warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Surah yang dipilih bagi liqa ataupun program tarbiyah pemuda kali ini ialah Suratul Munafiqun yang telah dibaca dalam majlis ini, dan terjemahannya mungkin sudah dibaca dan insyaAllah akan dijelaskan dalam tafsirnya. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah, di mana para ulama tafsir ataupun ulumul Quran membahagikan surah kepada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika belum adanya negara Islam. Madaniyah surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah setelah adanya negara Islam yang banyak memberi penekanan kepada aspek-aspek politik dan kemasyarakatan. Surah Makkiyah banyak penekanan kepada akidah. Walaupun surah Al-Munafiqun termasuk dalam perkara akidah macam Makkiyah, tetapi ia dikaitkan dengan aspek negara dan politik yang akan kita beri penekanan dalam majlis ini, dan jarang sekali dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir yang lebih dulu daripada masa kini, kerana di masa itu tidak menghadapi cabaran sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Surah yang berkait dengan golongan munafik, golongan yang berpura-pura zahirnya Islam, batin dan hatinya tidak Islam ataupun kufur. Didedahkan dalam beberapa surah Al-Quran Karim, di antaranya Suratul Baqarah, Surah Al-Imran, Suratul Nisa, Suratul Taubah, Suratul Ahzab, dan Suratul Munafiqun. Di samping ada juga dalam surah-surah yang lain. Surah-surah ini lebih banyak memberi penjelasan tentang golongan munafik yang muncul dan terserlah setelah adanya negara Islam. Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlakunya pasang surut di dalam perjuangan Islam itu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang tewas. Walaupun sudah ada negara Islam, menang dalam peperangan Badar, tewas dalam peperangan Uhud, tetapi tidak kalah. Kalau kalah bermakna berhenti berjuang. Tujuannya ialah untuk menapis orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Itu tujuannya. Firman Allah Ta'ala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia itu mengira sudah cukup
dengan mereka bercakap kami telah beriman, padahal mereka belum diuji, dicuba, mengalami ujian di dalam perjuangan. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu, nabi-nabi dan umat di zaman masing-masing. Maka terserahlah benar dalam ilmu Allah orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong. Ayat ini surah Al-Ankabut dinyatakan secara umum, kemudian dihuraikan dalam surah-surah yang menyatakan golongan munafik. Di sini disebut tafsirul Quran bil Quran, Quran yang menafsirkan Al-Quran. Di sana ada ayat-ayat Quran ditafsirkan sendiri oleh Quran, ayat Quran yang ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, dan ayat Quran ditafsirkan oleh para ulama mengikut zaman masing-masing. Tentang golongan munafik ini banyak ditafsirkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Munafiqun yang kita baca ini, yang lebih berkait dengan peperangan Bani Mustaliq ataupun peperangan Al-Murasyah. Walaupun di sana ada riwayat mengatakan perang Uhud itu dhaif, tidak kuat. Kerana ayat perang Uhud banyak dalam surah An-Nisa dan surah Al-Imran dan surah An-Nisa. Ayat ini berkait dengan peperangan Al-Murasyah ataupun Bani Mustaliq, iaitulah pada tentera yang ditugaskan oleh Nabi SAW dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid bagi merobohkan berhala mana yang dipuja oleh orang-orang Arab jahiliyah. Maka berlakulah sebab-sebab yang diturunkan ayat-ayat yang kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang munafik, mereka berkata, kami naik saksi, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui engkau adalah Rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pembohong-pembohong. Ayat ini menafsirkan tentang orang-orang munafik. Tafsirul Quran bil Quran mendedahkan cakap-cakap mereka tidak benar. Mereka menyaksikan, naik saksi dengan suara yang kuat, engkau adalah Rasulullah. Tuhan kata, Tuhan lebih tahu engkau adalah Rasulullah. Cakap-cakap orang munafik itu adalah bohong. Diriwayatkan oleh para ulama, pemimpin munafik Abdullah bin Ubay yang paling terkenal pemimpin munafik. Seringkali dia menunjukkan Islamnya, sehingga apabila Nabi SAW masuk ke masjid, dialah yang bangun. Rasulullah sudah datang bersama dengan kita, seolah-olah dia sangat memuliakan Nabi SAW, padahal di dalam hatinya ada sifat-sifat munafik yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum, itu bacaan jumhurul ulama. Kebanyakan ulama membaca ittakhadhu aymanahum. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka. Ada kan ulama membaca ittakhadhu imanahum.
Mereka jadikan iman mereka dengan sebutan lidah sahaja. Ini khawda'ah, tak boleh kita sebut juga di sini. Mereka jadikan iman mereka, mengikut jumhur ulama, kemudian ulama tafsir, ittakhadhu aymanahum, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka. Mereka bersumpah, wallahi kami benar. Macam sekarang kami ikhlas. Dia tunjuk ikhlas, kita mana tahu dalam hati dia. Ikhlas tak payah cerita pada orang. Ini sifat-sifat munafik. Bukan bermakna bila orang cakap itu munafik, kadang dia tidak munafik. Dia ikhlas. Tetapi sifat-sifat. Ikhlas tak perlu cerita pada orang. Saya ni ikhlas, tak perlu cerita. Banyak kita dengar cakap apa macam itu. Dia kata dia ikhlas. Tapi tahulah ikhlas dia dengan Tuhan. Buat kerja lah. Tak perlu beritahu saya ni ikhlas. Tuhan tahu. Orang munafik ini bersumpah mereka adalah ikhlas, mereka adalah Islam. Mereka jadikan sumpah mereka junnatan, perisai, untuk melindungkan diri daripada diambil tindakan oleh Nabi SAW dan oleh kalangan Islam yang berkuasa. Fasaddu an sabilillah. Padahal mereka menghalang jalan Allah, mereka menentang Islam dengan cara-cara mereka sendiri. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya alangkah buruk apa yang dilakukan oleh mereka itu. Allah mendedahkan lagi. Mengapa iman mereka tidak ada yang iktiraf pada Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Sebabnya kerana mereka mengaku beriman kemudian kufur, menunjukkan perkara-perkara kufur, terdedah dengan cakap, terdedah dengan tindakan mereka, maka ditutupkan hati-hati mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang tidak faham. Kadang-kadang dia mengerti tapi tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ini sangat menakutkan kita. Oleh kerana itulah kita disuruh pada tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul tiap-tiap rakaat, termasuk sembahyang sunnah, termasuk sembahyang jenazah. Surah Fatihah diwajibkan, memohon hidayah daripada Allah. Di sana ada orang yang melihat wajah Nabi SAW, yang melihat akhlaknya, tetapi tidak beriman. Mendengar khutbahnya tidak beriman, kerana tidak mendapat hidayah daripada Allah. Ditutupkan hati-hati mereka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tutup. Takdir Allah menutupkan hati mereka. Takdir Allah dengan sebab perangai mereka. Lain dengan cerita mengapa harga minyak naik, takdir Allah. Takdir Allah ni ada dua. Ada takdir yang bergantung dengan tabi'i, yang bergantung dengan taklifi. Tabi'i, peraturan tabi'i. Datangnya sakit, dah ada obat, dah jaga kesihatan, sakit juga. Kadang-kadang lupa, bila gembira ketawa, sedih menangis, bernapas, menarik nafas, mengeluarkan nafas, degupan jantung dan nadi. Ini peraturan tabi'i, ditakdirkan oleh Allah secara tabi'i. Di sana ada takdir Allah secara taklifi, ditaklifkan kepada manusia, ditugaskan kepada mereka dengan sebab mereka adalah makhluk yang diberi akal. Berbeza dengan binatang, makhluk yang boleh bergerak. Berbeza dengan batu dan kayu. Batu dan kayu tak boleh bergerak. Hidup juga bertasbih, mereka tidak ditaklifkan, dan mereka tak boleh bergerak. Manusia boleh bergerak. Binatang tak ada akal, tak ditaklifkan.
Kanak-kanak orang gila tak ditaklifkan. Orang tidur mengigang, meracau, tak ditaklifkan, tak berdosa. Orang yang tak akal, orang lupa, itu tak ada taklif, hukum taklif. Yang ada akal, yang ada kemampuan, ada hukum taklif. Ada malaikat yang menulis amal, cakap mereka, perbuatan mereka secara taklifi akan dihitung dan hisab di hadapan Allah Ta'ala. Di mana perkara yang berkait dengan kebolehan yang diberi oleh Allah pada manusia, tidak pada malaikat. Malaikat ada roh, tak ada jasad. Dan sebab itu mereka tidak ditugaskan di atas muka bumi. Mereka tak boleh ternak kambing, tak boleh ternak lembu, tak makan, tak minum. Malaikat ini tak bermasyarakat seperti manusia, tak berkeluarga. Maka mereka tak ditugaskan di atas muka bumi. Makhluk dengan sifat-sifat kejadiannya, kebolehannya, mengikut kemampuannya, ditaklifkan. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Yang beriman, dia mendapat hidayah daripada Allah, kerana dia layak mendapat hidayah. Yang tak beriman, tak dapat hidayah daripada Allah, kerana dia menunjukkan sifat-sifat buruk, menyalahgunakan akal. Contohnya iblis, makhluk yang sangat cerdik, yang sangat bijak, cerdik dan bijak untuk menipu. Iblis yang ada takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Begitulah kalangan munafik ini, merasakan diri mereka bijak, pandai, boleh tipu orang, pandai. Islam menang pun dia untung, Islam kalah pun dia untung. Dia kata dia bijak. Sebenarnya mereka la yafqahun. Tuhan kata mereka tidak faham. Mereka tak bijak, tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini yang menakutkan. Allah Ta'ala dedahkan sifat-sifat mereka. Dan Nabi tahu senarai orang munafik. Yang tahunya Huzaifah Ibn Yaman. Nabi beritahu kat dia. Huzaifah tahu. Lalu Sayyidina Umar jumpa Huzaifah, tanya, aku termasuk ke tidak? Dia tak tanya orang lain, dia tanya dia termasuk dalam senarai munafik. Kalau kita ni tanya orang lain. Sayyidina Umar yang garang tu, dia tak tanya orang lain, tanya dia termasuk tidak. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, mengkagumkan kepadamu tubuh badan mereka, zahir mereka. Di antara zahirnya bukan sahaja tubuh badan. Dalam surah Taubah disebut wattakhadhu masjidan diraran wa tuqatal fadiq. Dan mereka yang mendirikan masjid dirar, bukan kaum munafik yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib, mendirikan masjid. Orang munafik dia tunjuk Islam, dia buat masjid. Ini di antara sifat-sifat zahir yang ditundukkan oleh mereka. Tujuan mendirikan masjid untuk melawan Islam. Buat masjid untuk tipu orang, bukan masjid untuk memakmurkan dengan ibadah, untuk menegakkan Islam. Termasuk dalam zahir-zahir mereka. Di antaranya cakap-cakap mereka yang bijak, yang pintar. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Jika sekiranya mereka bercakap, engkau sendiri Muhammad dengar pada cakap mereka. Sebab nuzul ayat ini apabila berlaku dalam peperangan Bani Mustalik ataupun Al-Murasyah, pertengkaran di antara khadam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang Ansar kerana berebut air. Seorang Badui yang pandai menakung air untuk menjadi bekalan kepada bala tentera Islam, tiba-tiba berebut air antara khadam Umar bin Khattab dengan seorang Ansar. Maka bergaduh. Yang Ansar kata, wahai golongan Madinah, orang Madinah, Ansar,
Yang dikata wahai golongan muhajirin, maka mulalah puak, datang puak bergaduh. Macam dululah dengan kerajaan main bola bergaduh. Kerajaan main kanu yang bergaduh tunggu tengah jalan, berjam dengan batu bas. Yang orang Kelantan main bola di Kelantan, bergaduh di Kelantan, tunggu kat Bukit Dio, berjam dengan bas. Ini semangat Kelantan. Semangat dengan bila dah ada Islam ni, perjuangan Islam jadi bersatu. Ini dia. Itu zaman dulu. Antara kampung dan kampung yang muhajirin dan ansar. Lalu Nabi kata, adakah kamu balik pada jahiliyah? Di sini Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, menzahirkan sifat munafiknya. Inilah dia. Kita benarkan Muhammad dan pengikut-pengikut dia datang ke Mekah. Kita beri peluang pada dia datang ke sini, bantu dia, tolong dia. Sammin kalbak yakulka. Pepatah Arab mengatakan, gemukkan anjing-anjing untuk gigit kita. Di mana cakap Allah bin Ubay dia dengari oleh Zaid bin Arqam, kalangan Ansar. Mengikut riwayat dia masih remaja lagi. Satu riwayat mengatakan dia berjumpa sendiri dengan Nabi SAW, menceritakan cakap Allah bin Ubay. Satu riwayat mengatakan dia beritahu pada puak saudara dia. Puak saudara dia beritahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi suruh panggil Allah bin Ubay. Datanglah dia. Adakah betul awak kata begini? Dia kata tidak. Dia bersumpah. Lalu Nabi kata, Zaid silap. Maka sedihlah Zaid, kerana laporan dia tak diterima oleh Nabi. Nabi dengar cakap Abdullah bin Ubay, tasma' li qawlihim. Engkau dengar cakap mereka. Tuhan sebut mereka, tak sebut individu. Ini kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kalau kita sebut nama orang kan, ini kita kena faham, ni cara nak tuduh orang dalam majlis. Itu cara nak tuduh orang. Jangan sebut siang nak bersiang. Ini pencamah kita. Kadang-kadang sebut nama orang, dan juga kita ikut orang lain. Kita pun macam orang lain juga. Ini akhlak dalam kita berceramah, dalam kita menulis. Sebut secara umum. Apa lagi yang berkait dengan qazaf, kena ada pak saksi. Yang berkait kiri yang besar, kena ada saksi. Kita tak ada saksi. Ini dia. Tak boleh ikut orang. Tapi banyak dari kita yang ikut orang ni. Ini akhlak Allah Ta'ala. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim. Jika sekiranya mereka bercakap, engkau dengar cakap mereka. Tuhan sebut dengan jamak Abdullah bin Ubay. Dan di sana diriwayatkan ada yang lain juga kalangan munafik. Yang lain kalangan munafik juga yang menyokong Abdullah bin Ubay. Lalu Nabi membenarkan cakap mereka, menyebabkan Zaid bin Arqam sangat sedih. Pulang ke rumah sedih. Sudah balik ke Madinah, Allah menurunkan surah ini dan Rasulullah suruh jemput Zaid bin Arqam datang. Beritahu pada dia, dia datang. Satu riwayat kata beritahu pada dia, Allah menurunkan ayat membenarkan dia. Maka sangat gembira kerana dia disokong oleh Allah SWT. Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau dengar cakap mereka, ka'annahum khusyubun musannada. Mereka seolah-olah kayu yang disandar, kayu yang tak ada akar, yang tak ada tunjang. Tuhan bandingkan mereka ini kayu yang tak ada akar, yang tak ada tunjang, yang menumpang saja. Ini sifat-sifat mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menganggap setiap tempikan, setiap suara yang hengang-hangang bercakap, suara itu menuduh mereka.
Mereka merasakan bila orang cakap, orang kata kat mereka. Ini perasaan. Tuhan jadikan begitu. Ini kelemahan yang ada pada diri mereka. Padahal orang berbuah hal lain, dia kata berbuah hal dia. Dia takut orang tahu rahsia dia. Allah Ta'ala menyebut, yahsabuna kullu sa'ihatin alaihim. Mereka menganggap tiap-tiap suara hinga banga tu suara bercakap tentang mereka. Humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka adalah musuh. Tuhan kata mereka ni musuh. Musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, macam pepijak dalam selimut. Kecil dia tak dengar, dia sengak, kita sakit juga. Ini dia, gunting dalam lipatan, gunting dalam wasap kain, kita tak nampak. Allah Ta'ala mereka adalah musuh. Allah Ta'ala binasakan mereka. Alangkah buruknya perangai mereka yang berpaling daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bila diketahui Abdullah bin Ubay ini adalah munafik, lalu Sayyidina Umar datang memuri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita bunuh saja dia. Nabi kata jangan, wahai Umar, jangan bunuh, kerana kalau aku bunuh dia, orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Mengikut satu riwayat, Usaid bin Hudayr dari kalangan Ansar minta izin dengan Nabi nak pancung leher dia. Nabi kata jangan. Satu riwayat kata anak dia Abdullah bin Ubay, anak dia sendiri. Anak dia sendiri yang benar-benar beriman minta izin daripada Nabi nak bunuh dia. Nabi kata jangan. Nabi tak izin. Di sini ada konsep demokrasi di dalam negara Islam. Konsep tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang tak setuju dengan kerajaan. Kalau orang tanya dalam negara Islam ada tak pemangkang? Ada. Jangan bimbang. Kalau kita mereka, kita tak haramkan pemangkang. Kalau tanya zaman Nabi ada pemangkang? Ada zaman Nabi pemangkang. Ketua pemangkang yang Abdullah bin Ubay. Ketua pemangkang. Dibenarkan duduk dalam masyarakat Islam, dibenarkan menggagah hati dalam majlis. Ini konsep demokrasi di dalam negara Islam yang kita faham. Mengapa tidak diambil tindakan bunuh? Di sini siasat syariah dan maqasid syariah. Siasat syariah. Walaupun mengikut hukum Islam, seorang yang melahirkan kata-kata murtad boleh dibunuh. Ini nyata dia murtad, lawan Nabi murtad lah. Mengapa tak dibunuh? Sebab dia mengikut siasat syariah, mengikut maqasid syariah. Mudaratnya lebih besar. Kalau berlaku mudarat yang lebih besar, tak diambil tindakan. Bahkan hukum hudud yang berkait dengan mencuri, merampok dan menyambut. Negara dalam keadaan berperang, kalau diambil tindakan dengan hukum hudud, perampok berpihak pada musuh, ditangguhkan hukum, bukan dibatalkan hukum. Di sini maqasid syariah, iaitu mengambil mudarat yang ringan kepada meninggalkan mudarat yang lebih besar. Irtikabu akhaffid dararain, iaitulah mengambil mudarat yang paling ringan. Beratnya kalau diambil tindakan menjadi fitnah kepada orang-orang yang lemah imannya. Abdullah bin Ubay pernah dicadangkan untuk ditabal menjadi raja di Madinah. Pengaruh dia kuat. Dengan sebab itu dia sangat marah bila Nabi datang. Nabi jadi ketua negara. Rakyat tolak dia, tak terima dia. Termasuk kalangan orang Madinah sendiri menerima Nabi SAW setelah mereka masuk Islam dan berbaiat, menyebabkan Abdullah bin Ubay tak dilantik jadi raja. Usaid bin Hudayr mencadang pada Nabi nak bunuh dia. Nabi kata jangan. Kata Usaid, wahai Rasulullah, sebelum Tuhan datang dia dicadang jadi raja. Sebab itu dia marah sangat.
Dia ingat hilang jawatan dia. Dia ingat jawatan ni satu peluang untuk dapat harta. Padahal jawatan adalah amanah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Amanah yang sangat berat, yang mesti ditunaikan. Perangai nak jawatan, gila jawatan, ini perangai orang munafik yang mesti dilindungi. Allah Ta'ala binasakan mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah Rasulullah bagi serta untuk kamu, mereka mengiling-ilingkan kepala mereka. Dan engkau lihat mereka sentiasa menunjukkan sikap enggan dalam keadaan tidak mahu bertaubat dan sombong. Sombong pula, tak mahu bertaubat, sombong. Diriwayatkan dalam peristiwa Uhud, kita undur sedikit, bila Nabi SAW nak berperang di Uhud, Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Cadangan golongan tua disokong oleh Allah berubat, menunggu musuh datang ke Madinah. Kita boleh berperang di lorong-lorong Madinah. Muslimat juga boleh terlibat dengan peperangan melalui jendela rumah masing-masing bila musuh datang menyerang ke Madinah. Allah bin Ubay setuju. Sebab setuju, senang dia nak lari rumah. Dia setuju. Nabi cenderung pada cadangan ini. Cadangan golongan muda, pemuda, terutamanya mereka yang tak sempat berperang di Badar, yang diberi kelebihan oleh Allah, mencadangkan berperang di luar Madinah. Dari segi strategi, kita lawan musuh di luar daripada negeri kita. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita tewas, boleh undur lagi, atur strategi lawan balik. Kalau lawan dalam negeri, kita kalah, negeri ditawan. Strateginya lawan di luar daripada negara kita. Di sinilah negara-negara barat, kuasa-kuasa besar dunia, utamanya mereka, Britain, Perancis, mendirikan pengkalan-pengkalan di negara asing. Dia tak buat pengkalan di negeri dia sendiri, berperang di negeri orang. Mengikut Majlis Mahmud Syekh Khattab rahimahullah, seorang tokoh tentera yang terbilang dalam dunia daripada Iraq. Disenaraikan tokoh tentera dalam dunia, iaitulah Jenderal Rommel Nguyen Gia. Dia mati semalam daripada Vietnam, mengalahkan mereka dan Perancis dalam perang Vietnam. Termasuk Jenderal Mahmud Syekh Khattab, seorang tokoh tentera yang anggap handal di peringkat antarabangsa. Beliau banyak menulis dalam buku-buku ketenteraan dan Islam. Di antaranya beliau mengatakan strategi menentang musuh di luar negara, mengadakan pengkalan di luar negara, ini dimulakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa perubahan sangat? Akhirnya Nabi bersetuju lawan musuh di luar daripada Madinah, lawan di Uhud. Nabi bergerak, Allah bin Ubay mengheret puak-puak dia, termasuk orang Islam yang lemah imannya, yang terpengaruh Allah bin Ubay, berundur, menyebabkan tak pergi dengan Nabi ke Uhud untuk berperang. Balik perang Uhud, bila Nabi datang ke masjid, dia tunjuk perangan, dia bangun, ini dia Rasulullah datang ke masjid. Orang terik baju dia, tak usah cakap lah kamu lari perang Uhud, kamu belok menyeleweng. Dia keluar, dihalau oleh orang ramai. Ini mengikut riwayat. Dan mengikut riwayat peperangan Bani Mustalik yang kita baca kemudian, setelah Allah mendedahkan dia yang munafik,
maka dinasihatkan supaya beristighfar. Minta Nabi minta beristighfar. Kerana istighfar Nabi ini diterima oleh Allah Ta'ala. Doa Nabi diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum selalu minta Nabi istighfar untuk mereka. Doa untuk mereka. Macam kita cari orang yang saleh, yang dia anggap warang kuat agamanya, minta tolong dia doa kepada kita. Di sini berkait bab tawassul. Tawassul orang yang hidup, yang saleh. Macam Nabi ditawassulkan oleh sahabat-sahabat dia, kan doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Minta Nabi istighfar, minta Nabi doa. Itu tawassul orang hidup. Tak ada khilaf dengan kalangan ulama. Ini boleh. Tawassul orang yang sudah mati. Orang sudah mati, dia tawassul dengan dia. Kebanyakan ulama kata tak boleh. Tak boleh. Dia sudah mati. Kecuali ada ulama yang mengecualikan kepada Nabi SAW. Kita ziarah kubur Nabi, beri salam kepada Nabi, tawassul, minta Nabi istighfarkan untuk kita. Diriwayatkan seorang badui, orang kawasan pendalaman yang jauh dari Madinah. Dia lambat dapat berita Nabi sudah wafat. Dan Nabi sudah wafat, dia datang. Dia menangis di kubur Nabi. Dia ambil debu, sabu bertubuh di wajah Rasulullah. Masa hidup, kami boleh minta doa istighfar untuk kami. Sekarang dah mati, tak ada orang lagi. Tak ada orang lagi. Namun demikian, ada ulama mengatakan, boleh kita ziarah kubur Nabi, beri salam dan bertawassul minta Nabi istighfar. Kerana Nabi SAW hidup di alam barzakh. Nabi hidup di alam barzakh. Kita boleh bertawassul dengan Nabi kerana dia hidup di alam barzakh. Ada ulama yang membolehkan. Tapi kalangan munafik ini, bila nasihatkan, jumpalah Rasulullah, tolong minta istighfar. Macam anak-anak Nabi Yaqub, abang Nabi Yusuf, yang mencampak Yusuf dalam telaga, menyebabkan dijual dari raja. Kemudian mereka didedahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka minta Nabi Yaqub istighfar. Anak-anak Nabi Yaqub minta ayah dia seorang Nabi istighfar untuk mereka. Allah mengatakan, bila ada kalangan Ansar yang kesian Allah berubat, yang berjumpa dengan dia nasihat, jumpalah Rasulullah, minta Allah istighfar untuk kamu. Allah berubat rakan-rakannya, lawau ru'usahum, mereka mengiling-iling kepada. Wa ra'aitahum yasuddun, mereka tak elak nasihat itu. Wa hum mustakbirun, mereka sombong, mereka takabur. Allah Ta'ala menyebut, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum innallaha la yahdi al-qawma al-fasiqin. Sama saja kepada mereka Allah Ta'ala kata, sama ada engkau beristighfar, astaghfarta lahum, asalnya astaghfarta lahum, ada alif hamzah wasal, astaghfarta lahum, adakah engkau beristighfar untuk mereka wahai Muhammad? Am lam tastaghfir lahum, ataupun kau tak tahu. Dari riwayat lain, 70 marrah kamu istighfar untuk mereka 70 kali. Tuhan kata, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Kenapa? Mereka kufur, mereka tidak beriman, mereka syirik. Inna Allah la yahdil qawmal fasiqin, Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang jahat. Firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala mengampun dosa orang yang lain daripada itu. Kerana mereka yang munafik ini
termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, terutamanya menyekutukan Allah dengan duit, dengan harta, dengan ghanimah. Dia percaya dia boleh harta banyak kalau lawan Nabi, lawan Islam. Kalau Allah Ta'ala dia percaya, ke harta dia percaya juga. Percaya pada harta habuan lebih pada percaya pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka beriman dengan ajaran yang lain daripada Islam, tak percaya pada Islam, ada syirik dalam diri mereka, menyebabkan mereka tak diampun oleh Allah Ta'ala. Bukan saja tak diampun, tak dapat hidayah. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Walaupun dia alim macam Abu Amir Ar-Rahib, juga seorang munafik di Madinah, Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ini lebay Abu Amir, yang tahu tentang kitab zaman dulu, tahu tentang diri Nabi Muhammad SAW. Dialah yang mendirikan Masjid Dirar yang disebut dalam surah At-Taubah untuk menggoda Nabi dan sahabat-sahabatnya yang pergi ke Tabuk untuk menghadapi Rom. Abu Amir Ar-Rahib yang alim ini tak dapat hidayah daripada Allah, karena sifat munafik, tak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala derahkan lagi, humul ladzi, tambahannya Allah bin Ubay ini anak dia yang sangat malah. Menurut satu riwayat, anak dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya bunuh ayah saya. Dia kata jangan. Daripada orang lain bunuh, baik saya bunuh. Kalau orang lain bunuh ayah saya, nanti saya balas dendam. Ingat ayah saya dibunuh, saya balas dendam. Biar saya bunuh sendiri, wahai Rasulullah. Saya bawa kepala dia ke Rasulullah. Buktinya saya bunuh dia. Rasulullah kata jangan, jangan. Kerana maqasid syariah yang disebutkan tadi, Allah larang. Bila dia mati terus anak dia jumpa Rasulullah semayang jenazah dia. Satu riwayat mengatakan minta jumpa Rasulullah untuk kafankan dia. Dikafankan dengan baju Nabi SAW. Disemayang oleh Nabi jenazah dia, tapi masuk neraka. Allah Ta'ala tak terima taubat dia kerana ada syirik. Allah Ta'ala seterusnya melarang Nabi semayang orang munafik yang diketahui. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan engkau semayang bila ada orang munafik mati, wahai Muhammad. Jangan berdiri di atas kubur dia berdoa. Jangan. Karena adab Nabi semayang jenazah sahabat-sahabat dia, kemudian ikut sama dan istighfar untuk jenazah yang sudah dikebumikan. Minta Allah Ta'ala ampun, minta tetapkan penderian dia dalam menghadapi fitnah kubur. Riwayatkan dia hadis-hadis yang sahih. Allah Ta'ala melarang selepas Nabi pergi semayang Allah bin Ubay. Karena ada jemput Rasulullah semayang. Rasulullah pergi, Sayyidina Umar kata jangan pergi Rasulullah, jangan pergi. Rasulullah tak berani. Larangan Sayyidina Umar pergi semayang juga. Akhirnya Allah turunkan ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan engkau semayang orang munafik mati, jangan berdiri di sisi kuburnya, wahai Muhammad. Lepas itu Nabi tak semayang jenazah orang munafik. Namun demikian mengikut hukum syara, hukum fiqh. Seorang yang zahirnya Islam walaupun dia munafik, bila dia mati jenazahnya tetap disembahyang, ditanam di kubur orang Islam. Munafik dia serah pada Allah Ta'ala. Semayang jenazah adalah fardu kifayah, kena ada orang semayang. Nabi tak semayang, orang lain pergi semayang. Oleh kerana Huzaifah bin Al-Yaman diberitahu senarai orang munafik, maka Sayyidina Umar bin Khattab bila ada orang mati, dia tengok Huzaifah semayang atau tidak. Kalau Huzaifah turun semayang, dia pun ikut semayang sama.
Dia tengok Huzaifah tak semayang, dia pun tak pergi semayang jenazah, 2 hari semayang. Dan sah dia ni munafik. Itu berlakunya. Dan Allah Ta'ala dedahkan lagi. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang bercakap, jangan bagi sumbangan kepada orang yang ada di sisi Rasulullah supaya orang itu melarikan diri kepada Rasulullah. Padahal Allah yang mempunyai khazanah langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Itulah kamu tolong dia sangat. Bila dah ramai, dia lawan kita pula, ketepikan kita. Mengikut riwayat, pada awalnya orang-orang Muhajirin adalah minoriti, orang Madinah adalah majoriti. Bila ramai berhijrah, menyebabkan golongan Muhajirin jadi majoriti, golongan Ansar jadi minoriti. Allah berubah bangkitkan perkara ini. Dengan sebab kamu bagi sumbangan, kamu bagi derma, menyebabkan orang-orang Badui yang miskin ini datang jumpa Nabi, Nabi boleh bagi sumbangan. Kalau kamu tak bagi sumbangan kepada Muhammad, sudah tentulah mereka ini tak datang jumpa Nabi. Mereka anggap Islam menang dengan duit mereka, menang dengan harta mereka. Sekarang pun ada juga, bila pilihan raya dia bagi kat PAS 500,000, kita suka sangat. Dia bagi kat UMNO 5 juta. Kalau PAS menang pun dia boleh hidup, UMNO menang dia boleh hidup. Ada juga, ada macam tu. Ini dia menunjukkan sikap yang berpura-pura terhadap Islam. Allah bin Ubay dan rakan-rakan dia kata, kalau kami tak bagi sumbangan pada Muhammad, orang tak ikut Muhammad. Dan memang di antara orang-orang Badui ini yang datang kerana nak minta sumbangan, minta zakat. Bahkan dalam Islam ada zakat bahagian mu'allaf. Mu'allaf dia orang yang dijinakkan hatinya kepada Islam. Di sisi mazhab yang lain pada mazhab Syafi'i, yang dijinakkan kepada Islam yang disebut mu'allaf ini ada 3 jenis. Yang pertama, orang yang sudah masuk Islam, memerlukan bantuan untuk menguatkan dia dengan Islam. Ini mu'allaf. Ini diketahui dalam mazhab Syafi'i, diketahui oleh orang Melayu yang mazhab Syafi'i. Satu lagi, dia beri pada orang yang dijangka masuk Islam, dia tak Islam lagi. Dia tak Islam lagi. Kita bagi zakat kat dia, tak Islam. Mazhab Syafi'i tak boleh ni. Sebab baca fiqh Syafi'i. Puncanya kerana Syafi'i tinggal di Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah, Taif, tak ada orang bukan Islam. Abu Hanifah dia tinggal di Iraq. Imam Malik mazhab dia tersebar di utara Afrika, masyarakat majmuk. Di sini dalam fiqh mazhab ini ada yang membolehkan bagi pada orang bukan Islam. Bukan khilaf dalam masalah daging korban. Ada ulama kata tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Maka gitu juga. Ada ulama kata boleh untuk menjinakkan dia dengan Islam. Kita tengoklah realiti kita macam mana. Jadi kita kena faham. Untuk menjinakkan orang bukan Islam kepada kita, dia tak masuk Islam, hakim masuk Islam. Yang kedua ialah orang yang berpengaruh kerana bukan Islam. Kalau kita beri bantuan pada dia, tak lawan kita. Dia tak masuk Islam, tapi tak lawan kita. Allah bin Ubay dan rakan-rakan mengatakan, kalau tak bagi pada Muhammad, tak bagi sumbangan, sudah tentulah orang-orang Badui dia tak datang jumpa Muhammad. Menunjukkan di sana ada peranan harta dalam mengajak orang kepada Islam. Allah Ta'ala.
sama-sama.